Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang pasukan PSM Makassar dalam saingan final AFC Cup ASEAN Zone. Yang mana KL City berjaya untuk menjuarai ASEAN Zone punya kejohanan AFC Cup dan melayakkan diri ke Interzone yang akan bertemu dengan wakil daripada India sekiranya India boleh beraksi lah. Sebab apa? Sebab kita tahu India sekarang dah di-ban daripada FIFA. Kita tunggu makluman lanjut daripada AFC. Adakah KL City akan dapat bye ataupun KL City still lagi akan bertemu dengan pasukan India. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan KL City. Apakah kekuatan dan perkara yang saya suka tentang pasukan KL City pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah tentang build up play yang dilakukan oleh pasukan KL City yang bermula daripada bawah. Yang mana kita boleh melihat ada beberapa cara build up play ataupun short build up yang cuba dilakukan dari KL City daripada bawah dalam membentuk back 3. Yang mana kita boleh lihat cara yang pertama, mereka akan menggunakan back 3 dengan gandingan Giancarlo, Irfan Zakaria dan juga Declan Lambert untuk beraksi di back 3, dan mereka akan ada Akram Mahinan yang akan sentiasa memberi backup di bahagian hadapan back 3 ini untuk memberi benteng yang pertama sekiranya mereka di counter. Itu cara yang pertama, dan kebanyakannya cara begini mereka akan lebih kepada build up untuk open gameplay dengan hantaran-hantaran jauh ke hadapan yang dilakukan oleh Irfan Zakaria ataupun Giancarlo. Yang mana bagi saya untuk perlawanan ni, dari segi distribution untuk long ball ke hadapan, nampaknya Irfan Zakaria berpotensi besar untuk menjadi ball playing centre back bagi pasukan KL City. Sebab apa? Sebab beliau mempunyai technical passing yang tepat dan mempunyai vision yang bagus. Yang mana untuk game kali ini kita boleh lihat beberapa hantaran jauh yang dilakukan ataupun build up daripada bawah yang dilakukan oleh Irfan Zakaria berjaya menemui pemain-pemain KL City di bahagian serangan seperti Paulo Josue, Romel Morales, Jode Mintah ataupun Zafri Yahya. Itu cara pertama lah bagaimana mereka build up. Dan dalam segi cara build up yang pertama ini, mereka telah membolehkan Kamal Azizi untuk sentiasa membuat overlapping ataupun membantu dan memberi support kepada bahagian hadapan pasukan KL untuk membantu Zafri Yahya yang bertindak sebagai roaming attacking midfielder, yang mana memfokuskan lebih kepada pergerakan di bahagian wide. So Kamal Azizi akan naiklah untuk backup kepada Zafri Yahya sekiranya mereka membentuk gandingan back 3 yang pertama ini. Manakala untuk cara yang kedua yang dipakai oleh KL City adalah dengan membentuk back 3, iaitu Akram Mahinan akan bertindak di antara Giancarlo dan juga Irfan Zakaria dalam membentuk back 3. Dan dalam pembentukan back 3 ni boleh dikatakan KL City akan bermain lebih ofensif dengan menggunakan mereka punya fullback, yang mana Declan Lambert dan juga Kamal Azizi akan diberi tugasan untuk naik sampai ke middle space ataupun lebih kepada attacking third area pasukan KL City untuk memberi bantuan kepada pasukan KL City di bahagian serangan. Dan dalam pada masa yang sama, sekiranya Akram Mahinan bertindak sebagai centre back bersama dengan Giancarlo dan juga Irfan Zakaria, Declan Lambert boleh sama ada untuk naik memberi bantuan kepada Romel Morales ataupun Paulo Jose, ataupun beliau akan masuk ke tengah bagi membentuk fast fullback bagi memberi backup kepada Ryan Lambert dan juga untuk menggantikan tempat Akram Mahinan untuk bertindak sebagai sistem double pivot bersama Ryan Lambert. So kita tahu Ryan Lambert dia kurang daripada segi defensif, dan apabila Declan masuk ke bahagian tengah yang di mana ketika itu Akram bertindak sebagai centre back, maka sekiranya di counter Declan boleh cover tempat Ryan untuk menyerang ataupun untuk mematahkan serangan daripada PSM Makassar. Itu dua cara yang saya suka daripada build up play yang cuba dilakukan daripada KL City sepanjang perlawanan ini. Maka mereka boleh guna cara pertama ataupun cara kedua sepanjang game ni. Memang menariklah untuk kita bincangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka adalah di bahagian serangan pasukan KL City, iaitu gandingan Jode Mintah, Paulo Josue,
Romain Morales dan juga Zafri Yahya. Apabila saya bercakap tentang Paulo Josue, apa yang paling menarik tentang Paulo Josue ini adalah tentang peranan beliau sebagai attacking midfielder yang mampu untuk memberi bantuan kepada Romain Morales, Zafri Yahya dan juga Jordan Mintoh, sama ada di bahagian wide area ataupun di bahagian middle third, yang mana kita boleh katakan Paulo Josue mempunyai peranan yang lebih bebas untuk bergerak di dalam kawasan padang untuk link up play antara bahagian serangan dengan sangat baik, sama ada daripada bahagian sisi ataupun bahagian tengah, yang mana untuk game ni kita boleh nampak lah yang Paulo Josue telah memberikan peranan yang sangat baik untuk menjadi orang yang connect antara between the line ataupun between the wide area into the midfield dan juga midfield into the forward. So benda tu yang bagus lah tentang Paulo Josue, yang sering menjadi orang tengah dan menjadi connector bagi bahagian-bahagian serangan pasukan KL City dalam situasi ketika mereka menyerang. Dan apabila bercakap tentang Zafri Yahya, boleh saya katakan beliau sangat bertindak dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian kanan apabila bertindak sebagai roaming flank ataupun lebih kepada attacking midfielder. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau di bahagian kanan akan sentiasa disupport oleh Romel ataupun Kamal Azizi yang tadi pada asalnya bertindak lebih ofensif untuk memberi support kepada Zafri Yahya. So apabila banyak support, maka dia boleh supply bola ke dalam kotak penalti dengan lebih banyak. Dan kita boleh tengok Zafri Yahya berjaya menghasilkan satu assist yang sangat bijak daripada kepada Romain Morales, yang mana dia tanduk ke belakang. Bagi saya itu adalah satu assist yang sangat-sangat cemerlang dan sangat intelijen lah daripada seorang winger. Sebab apa? Sebab dia tak cuba untuk challenge bagi menanduk bola tu masuk. Sebaliknya dia melakukan passing ke belakang. Romain Morales berjaya merembat masuk ke dalam gawang kotak penalti. Dan yang terakhir kita akan bercakap tentang Romain Morales dan juga Jordan Mintoh, yang mana pada perlawanan ni boleh dikatakan Romain Morales dan juga Jordan Mintoh sangat-sangat cemerlang dalam pembentukan chemistry, terutamanya dalam situasi counter attack dan dalam situasi ketika mereka build up menyerang daripada bawah, yang mana boleh saya katakan pada perlawanan ni mereka sebenarnya mempunyai persefahaman yang bagus. Daripada segi decision making mereka bagus, daripada segi work rate mereka bagus, daripada segi positioning mereka bagus, yang mana untuk perlawanan ni kita boleh lihat mereka saling membantu antara satu sama lain. Sekiranya Jordan berada di atas, maka Romel akan mencari position untuk dia sentiasa backup dan boleh minta passing bola kat dia. Dan sekiranya Romel berada di atas, maka Mintoh lah yang akan cuba cari ruang untuk meminta bola dan juga bagi Romel boleh mencari dia. So boleh katakan berbanding game-game yang sebelum ni, nampaknya gandingan Romel dan juga Jordan Mintoh pada perlawanan ni mereka lebih matang dan mereka tidak bertindak untuk lebih selfish, dan mereka berjaya menurunkan ego mereka. Seperti mana yang video sebelum ni saya cakap, sekiranya mereka ingin membentuk gandingan yang lebih mantap, maka mereka perlu turunkan ego, perlukan kerjasama yang lebih baik, dan pada perlawanan ni mereka berjaya mencipta perkara tersebut dan hasilnya mereka berjaya menjaringkan 5 gol. So benda tu sangat bagus lah, walaupun Romel dikeluarkan lebih awal disebabkan injury. So itu yang di bahagian attacking third. Dan kita kembali kepada bahagian tengah, yang mana bahagian tengah KL City pada perlawanan ni digandingkan Akram Mahinan dan juga Ryan Lambert. Bagi saya dua player ni sentiasa bermain dengan sangat cemerlang. Boleh dikatakan pada suatu ketika boleh lihat lebih kepada sistem double pivot. Cuma je apabila kita berkata tentang Ryan Lambert, beliau tidaklah mempunyai kualiti defensif yang bagus berbanding dengan Akram. Maka pada perlawanan ni kita boleh nampak yang Akram lebih bertindak dengan cemerlang untuk membantu bahagian pertahanan dan dalam masa yang sama membantu bahagian build up dan mengganggu corak serangan pasukan PSM Makassar di bahagian tengah. Manakala Ryan Lambert dia lebih kepada more untuk support Paulo Josue di bahagian attacking, dan dalam masa yang sama dia juga membantu Akram. So dia boleh buat dua kerja lah. Cumanya daripada segi defensif memang nampak Akram lebih solid lah. Itulah punca kenapa Akram pada game ni beliau tidaklah terlalu naik lebih ofensif, sebab dia tahu Declan Lambert akan tak boleh nak kawal sangat defense. So Akram yang akan cover tempat dia lah. So boleh katakan Akram kalau dia naik ke atas pun dia akan stay di luar kotak penalti sahaja untuk melakukan percubaan. Itu pun dalam situasi set pieces sahaja. Jadi itu yang boleh saya simpulkan lah untuk corak permainan KL City. Mereka punya counter attack pada game ni memang sangat marvelous. Bagi saya counter attack KL City dan direct football yang ditunjukkan oleh KL City, mereka punya transisi daripada bertahan ke menyerang tu memang sangat laju, sebab mereka ada quality player di bahagian attacking third ataupun attacking force mereka sangat bagus, seperti Paulo Josue, Romain Morales, Jordan Mintoh. Mereka ni ada pace, mereka ada ball control yang baik, mereka ada vision, mereka positioning bagus. So memang direct counter
attack bagus lah. Jadi secara overallnya bagi saya KL City memang bagus daripada segi transisi tersebut, dan dalam pada masa yang sama mereka juga bagus daripada segi finishing. So benda ni lah yang saya suka tentang pasukan KL City. Jadi tahniah untuk KL City lah. Cumanya mereka perlu perbaiki satu je lah. Perlu perbaiki daripada mereka punya cara ketika mereka dapat set pieces. Sebab semalam boleh dikatakan set pieces mereka ada banyak chances nak peluang nak gol, tetapi sayang sikit lah finishing ataupun execution daripada set pieces tersebut gagal dimanfaatkan dengan begitu baik lah kan. Antaranya macam Giancarlo tanduk terpelesong sikit ataupun boleh dikatakan tersasar sikit. So bagi saya benda tu perlu diperbaiki sikit lah. Jadi secara overallnya defensive style pasukan KL City semalam mantap, sama ada daripada build up ataupun defensif bangun. So mereka bagus lah, memang bagus lah. Giancarlo, Irfan Zakaria antara duo yang boleh saya puji. Mereka daripada segi menyerang mereka boleh contribute, daripada segi bertahan mereka boleh contribute. Cumanya lepas ni mereka mungkin perlu lebih fokus untuk menghalang daripada segi set pieces untuk pasukan lawan skor, dan mereka perlu lebih fokus untuk memastikan yang pasukan lawan tak ada space di bahagian tengah untuk melakukan percubaan jarak jauh lah kan. Jadi itu sahajalah ulasan saya. Assalamualaikum.